bunuh diri telah menjadi pengobatan yang tidak biasa lagi. Dalam Islam, bunuh diri merupakan sesuatu dosa dan sangat dilarang. Sebagai contoh, ayat 29 dalam surah An-Nisa yang menerangkan bahawa jangan bunuh diri, sesungguhnya Allah adalah yang paling baik kepadamu. Menurut WHO, kes bunuh diri Malaysia telah mencapai 6.5 dalam 100,000 orang populasi dari kedua jenis jantina pada tahun 2015. Banyak statistik telah menunjukkan bahawa bunuh diri telah memberikan kesan yang teruk kepada semua individu. Apakah penyebab trend ini meningkat dan apa kesan dan tindakan yang kita boleh lakukan untuk mencegah gejala tersebut? Antara punca kejadian bunuh diri adalah masalah kesihatan mental, penularan COVID-19, gangguan seksual dan persekitaran keluarga. Masalah kesihatan mental sering menjadi penyebab utama bunuh diri disebabkan rintangan yang dihadapi dalam kehidupan, dan COVID-19 telah mempengaruhi kehidupan kita dari berbagai segi termasuk kewangan dan kekeluargaan dan lain-lain. Selain itu, gangguan seksual dari berbagai segi dan persekitaran keluarga yang negatif juga menjadi punca bunuh diri. Falsafah utilitarianism memaklumkan bahawa kehidupan manusia mesti penuh dengan kebahagiaan dan kegembiraan kerana memilih untuk hidup dalam dunia ini. Falsafah liberalisme klasik menerangkan bahawa ada kebebasan untuk membuat sebarang pilihan sama ada yang penting atau tidak. Justru, perbuatan bunuh diri haruslah dilarang supaya semua bencana dan impak buruk dapat dielakkan. Menurut FPN, pembangunan model insan dari usia persekolahan perlu dipantau supaya dapat melahirkan pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. FPN juga boleh meningkatkan tahap kesihatan mental supaya pelajar tidak menyatakan niat untuk membunuh diri sendiri. Ini merupakan nilai-nilai positif yang boleh dikaitkan dengan isu bunuh diri. Sekarang, saya akan sambung dalam kajian isu rukun negara. Rukun negara adalah diisytiharkan pada 13 Ogos 1970 selepas peristiwa 13 Mei. Tujuannya adalah menjamin keharmonian negara kita. Oleh itu, generasi muda perlu membina jati diri yang kukuh dan berpegang teguh dengan prinsip-prinsip rukun negara. Pertama, pelajar perlu berpegang prinsip kepercayaan kepada Tuhan. Hal ini demikian kerana agama dapat membina jati diri yang padu dan pembangunan pemikiran laku. Contohnya, pelajar dapat mengawal tekanan dan mengubahnya menjadi elemen inspirasi supaya pelajar tidak memilih kematian sebagai penyelesaian. Kedua, prinsip kesopanan dan kesusilaan. Prinsipnya adalah berkaitan dengan nilai perkembangan diri serta personal individu. Contohnya, pelajar yang mempunyai nilai rasional akan memikir kesan terhadap bunuh diri dan akhirnya akan mencari penyelesaian yang tidak menyakitkan diri. Seterusnya, saya akan sambung kajian 4 isu konsep. Pertama, jasmani. Pelajar perlu menjadikan senaman sebagai rutin harian supaya dapat mempertingkatkan kesihatan dan menggalakkan pelajar bersosial untuk menghilangkan stres. Kedua, rohani. Ia adalah kebolehan berfikir secara logik dan rasional. Kepercayaan yang positif banyak menyumbang kesejahteraan dan pandangan hidup secara positif. Ketiga, emosi. Kepintaran emosi yang diiktiraf oleh Daniel Goleman ialah kebolehan untuk meletakkan diri di dalam kedudukan orang lain. Ini bermaksud, jika sistem emosi terjejas, maka semasa membuat keputusan, ia akan menjadi susah. Contohnya, pelajar mempunyai emosi yang tinggi tidak mudah dipengaruhi perasaan oleh tekanan. Keempat, intelek. Ia adalah mempunyai ilmu pengetahuan tentang sesuatu perkara. Contohnya, pelajar dapat tahu kesan bunuh diri terhadap keluarga serta masyarakat. Akhir sekali, pandangan tokoh tentang bunuh diri. Kedua-dua pandangan ialah daripada tokoh Samuel Neck dengan John Stuart Mill. Antara impak negatif bunuh diri adalah kecederaan fizikal kepada seseorang yang mencuba bunuh diri, dan kadar bunuh diri yang turut meningkat akan menjatuhkan imej negara. Orang terdekat harus memberi bantuan dan sokongan kepada seseorang yang sedang mengalami masalah emosi. Akhir sekali, Asia Media berperanan menjalurkan maklumat yang benar kepada masyarakat.